Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah taklimat bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik Kepujian CS249. CS249 adalah program di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik atau ringkasannya FSKM. Fakulti ini diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian iaitu Dr. Zuriani binti Ahmad Zulkarnain, manakala penyelaras program bagi CS249 ialah saya, iaitu Puan Wan Khairiah Hulaini binti Wan Ramli. Berikut ialah pelan pengajian CS249. Pelan pengajian ini terbahagi kepada 7 semester. Untuk semester pertama, ini adalah subjek-subjek yang perlu diambil. Jumlah kredit untuk semester pertama berjumlah 20 jam kredit. Ini adalah subjek-subjek bagi semester kedua yang berjumlah 19 jam kredit. Pada semester ketiga, pelajar perlu memilih pengkhususan sama ada dalam track Big Data ataupun Accounting. Sekiranya pelajar memilih track Big Data, pelajar perlu mengambil subjek elektif ICT 450, tetapi sekiranya pelajar memilih track Accounting, pelajar perlu mengambil subjek elektif AIS 615. So, pelajar dah boleh fikir sama ada nak ambil track Big Data ataupun Accounting. Semester keempat diteruskan dengan mengambil subjek elektif ISP 610 sekiranya pelajar memilih track Big Data dan subjek ACC 416 sekiranya pelajar mengambil track Accounting. Pemilihan track ini adalah sama bagi setiap semester. Maksudnya, sekiranya pelajar telah memilih track Big Data semester 3, pelajar mesti meneruskan pengkhususan dalam track Big Data sehingga tamat pengajian. Pada semester kelima, terdapat 2 subjek elektif yang perlu diambil oleh para pelajar bergantung kepada pengkhususan. Bagi track Big Data, pelajar perlu mengambil subjek DSC 551 dan ISP 565. Manakala, bagi track Accounting, pelajar perlu mengambil subjek MAT 652 dan ACC 466. Pada semester ini juga, pelajar perlu mengambil subjek MAT 530 di mana terdapat sebahagian markah untuk proposal final year project. Final year project akan diteruskan pada semester ke-6 dalam subjek MSP 660 di mana pelajar perlu membentangkan hasil projek kepada panel di akhir semester. Selain itu, subjek elektif bagi track Big Data ialah DSC 651 dan track Accounting ialah ACC 516. Pada semester ke-7, pelajar akan menjalani latihan praktik atau latihan industri di syarikat-syarikat yang dipilih sendiri oleh pelajar. Dengan ini, jumlah jam kredit bagi program CS249 ialah 121 jam. Seterusnya, pengecualian kredit atau PC. Pengecualian kredit diberikan kepada pelajar penerapan dari Diploma UiTM. Pengecualian kredit ini bermaksud pelajar tidak perlu mengambil subjek tersebut dengan syarat pelajar pernah mengambil kursus yang setara dengan subjek tersebut semasa diploma. PC yang diberikan adalah sebanyak 30% daripada jumlah jam kredit iaitu 121 jam berjumlah 36 jam.
Dengan kata lain, maksimum pengecualian kredit yang boleh diberikan adalah 36 jam sahaja. Berikut adalah subjek-subjek yang boleh dimohon untuk pengecualian kredit. Sebagai contoh, pelajar perlu mengambil subjek Calculus 1 iaitu MAT 421. Sekiranya pelajar pernah mengambil subjek Calculus 1 iaitu MAT 149 atau MAT 183 semasa diploma, pelajar boleh memohon untuk pengecualian kredit bagi subjek MAT 421. Dengan kata lain, pelajar tidak perlu mengambil subjek MAT 421. Terdapat syarat penting untuk pengecualian kredit bagi subjek MAT 422, 423 dan MAT 441. Untuk ketiga-tiga subjek ini, pelajar hanya boleh memohon untuk pengecualian kredit sekiranya result subjek yang setara semasa diploma adalah B- dan ke atas. Sebagai contoh, sekiranya pelajar mendapat C atau C+ bagi subjek MAT 222 semasa diploma, pelajar tidak layak untuk memohon pengecualian kredit bagi subjek MAT 422. Pelajar perlu mengambil subjek MAT 422. Keseluruhannya, terdapat 13 subjek yang pelajar boleh memohon untuk pengecualian kredit. Jadi, pelajar boleh memohon pengecualian kredit bagi subjek-subjek ini dengan syarat maksimum jam adalah 36 jam sahaja. Saya sertakan di sini link Google Drive untuk para pelajar isi maklumat berkenaan subjek dan juga upload mini transkrip diploma untuk urusan pengecualian kredit. Seterusnya, pelajar akan diletakkan di bawah pengawasan seorang penasihat akademik, di mana tugas utama penasihat akademik adalah memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang pelan pengajian. Penasihat akademik bagi pelajar adalah pensyarah yang mengajar subjek untuk program CS 249. Berikut adalah pensyarah-pensyarah yang juga penasihat akademik para pelajar. Dr. Roliza Mat Yassin, Dr. Nurziha Mustafa, Dr. Nazatul Sahima Muhammad Yusof, Dr. Nur Arida Abdurrani, Puan Wan Roslini Wan Yusof, Puan Suryana Alias, Puan Rahaidah Muhammad, Puan Maziah Mahmud, Puan Zati Iwani Abdul Manaf, Encik Muhammad Rahimi Muhammad Noor, Puan Farahani Fauzi, Puan Wan Faizah Wan Yaakob, dan Puan Nurul Akmal Muhammad Rasad. Sekian sahaja taklimat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurihan Abdul Rahman alias Abdul Rashid, selaku penyelaras program CS 240, Bachelor of Information Technology of UiTM Cawangan Kelantan. Jadi video ini saya akan menerangkan mengenai taklimat
untuk pelajar-pelajar baru lah. Before that, welcome to UiTM Cawangan Kelantan for all, and I hope you will enjoy your journey in UiTM Cawangan Kelantan as much as I do, insyaAllah. So the taklimat untuk video ni saya akan terangkan mengenai kalender akademik, a bit about plan pengajian, yang mana we will learn this throughout the learning process during your stay in UiTM Cawangan Kelantan. Kita juga akan tengoklah isu-isu umum dan akademik, dan lain-lain hal, dan peluang kerjaya graduan IT. So bila kita enroll di dalam CS 240 IT, Teknologi Maklumat, kita sebenarnya ada banyak peluang dan juga ruang untuk kita improve, untuk kita memulakan kerjaya di dalam bidang IT. So saya akan give you and share with you some of the experience from the previous IT graduate lah nanti. Terlebih dahulu saya nak explain, this is your first semester sebagai pelajar IT, sarjana muda IT, UiTM Cawangan Kelantan, dan apa yang awak perlu tahu pertama sekali adalah kalender akademik. Apa-apa yang kita lakukan adalah mesti kita ikut kalender akademik, kerana semua due date, semua timeline untuk awak menjadi pelajar yang aktif, maksudnya status aktif UiTM, mesti mengikut kalender lah. Saya akan explain kejap lagi. Dan kalau awak nak refer kalender, boleh tengok link URL yang di dalam video ni lah ya. Okay, based on the kalender akademik yang saya share tadi, berikut adalah peringatan tarikh-tarikh penting yang awak kena tahulah. Pertama sekali, kita kena tahu bila kita sebagai pelajar, especially pelajar baru, kita kena faham bila tarikh kita nak daftar. Kita kena tahu bila kita dah daftar tu, bilakah kuliah bermula. And then bila tarikh kuliah bermula tu, kita kena faham tarikh untuk kita daftar kursus. Apabila kita menjadi pelajar, kita nak start kuliah kan, dalam kuliah kita ada subjek-subjek yang kita kena belajar. Jadi subjek-subjek itulah yang kena daftar. And kalau you tak jadi daftar, bila you dah daftar, you ada tempoh untuk you sama ada you nak stay dengan subjek itu ataupun you nak gugur dengan gugur taraf dengan subjek itu. Tetapi selalunya saya akan cadangkan, saya akan bagi cadangan subjek yang you perlu ambil lah, so that you can just follow the flow of the plan pengajian tersebut. Selain daripada itu, you kena faham juga in terms of pembayaran yuran, tarikh akhir, tempoh semakan, validasi kursus. Maksudnya apabila kita dah daftar, kita kena tahu tempoh bila kita nak sahkan, kita nak confirmkan yang kita betul-betul nak ambil subjek-subjek yang kita pilih pada semester itu. That is tempoh validasi, dia ada tarikh dia lah. So you kena alert dengan tarikh. Sebagai mahasiswa UiTM, you have to learn to be independent in whatever you do. So saya nak bagi just a brief for you lah, supaya from now on as pelajar UiTM, you have to be independent and you have to be alert in whatever maklumat, in whatever reminder yang diberilah, because nobody will check for you. You have to be on your own, and guidance daripada lecturer tu of course lah akan ada dari masa ke semasa. And awak kena faham juga daripada sudut gugur taraf. Apa itu gugur taraf? Gugur taraf ni kalau kita terlewat bayar yuran ke, itu boleh jadi gugur taraf. So make sure bila kita belajar di UiTM, kita kena avoid lah gugur taraf tu. Macam mana tak nak gugur taraf? You kena tengok lah bila tempoh bayar yuran, bila tempoh validasi, supaya tak berlaku benda-benda yang tak diingini. Okay? So make sure yang saya highlight tu yang tarikh-tarikh yang you have to know lah. Okay, now I will explain to you regarding the plan pengajian. Apa itu plan pengajian? Seperti yang saya sebut tadi, plan pengajian ni dia ada mengandungi subjek lah.
subjek kurikulum. Di dalam tempoh pengajian tu, you have to make sure that you ambil kursus-kursus yang perlu supaya membolehkan awak bergraduate. Okay, bergraduate mengikut tempoh, graduate on time, mengikut tempoh. Jadi pelajar perlu mendaftar kursus mengikut apa yang terkandung dalam plan pengajian setiap semester. Every semester you are required to enroll certain subjects which will be recommended by the faculty, dan saya akan memberi cadangan lah untuk awak enroll mana-mana subjek nanti. And next, I will show you plan pengajian CS240 IT ni. IT, sarjana muda IT UiTM ni kita panggil sebagai CS240 ya. Jangan tertukar dengan kod-kod lain CS240. Jangan tertukar dengan program yang lain CS240. Jadi for CS240 iaitu IT yang you ambil sekarang ni, you have to enroll for 7 semester in order for you to graduate on time. So untuk semester pertama, jumlah kredit hournya yang seperti yang saya tulis tu lah, 18, semester kedua 19, semester ketiga 19, semester keempat another 19, and lepas ni saya akan tunjuk yang semester sampailah semester yang ketujuh ya. Okey. Apa maksud jumlah jam kredit ni? Jumlah jam kredit ni bermaksud setiap subjek tu mesti ada dia punya mesti ada weightage-nya. Okay, certain subjek weightage-nya 2 kredit, certain subjek weightage-nya 3 kredit. Selalunya subjek yang weightage tinggi maksudnya a bit dia punya difficulty level tu lebih tinggi lah, menunjukkan core, that is the core courses, core subject yang awak perlu ambil. Tu maksud credit hour. Jadi kalau you tak faham pasal credit hour, pasal jam kredit ni, you boleh berhubung dengan saya ataupun dengan penasihat akademik. Nanti saya akan cerita kejap lagi apa itu penasihat akademik. Dan saya nak explain dekat sini, since awak semester 1 hingga semester 7, kalau you daripada matrix, okay, daripada STPM, maksudnya you kena ambil semua subjek lah. Kalau you daripada politeknik, ada 2 subjek, possible subjek yang you boleh buat exemption, pengecualian kredit. Sama ada subjek CSC 415 problem solving ataupun discrete math. Yang tu kita akan tengok case by case lah, kena tengok markah you. So yang mana graduate daripada politeknik, please come forward lah dan bagi tahu saya. Yang mana yang STPM ataupun daripada matrix, you kena ambil from zero lah, maksudnya kena start macam biasa. Okay, plan pengajian ni 7 semester kan. So pada semester kelima selalunya you kena pilih track. You kena pilih track, ada 3 track lah, yang mana saya akan explain from time to time. Untuk pengetahuan awak, kita ada track big data, kita ada track creative multimedia, dan juga kita ada track IT infrastructure. Okay, jadi kita kena tengok strength, yang mana strength awak, yang tu track yang kita akan ambil. Okey, seterusnya pada semester terakhir, pada semester kelima dan keenam, you kena ambil final year project lah, yang mana you kena siapkan, setiap individu kena siapkan final year project, and the final semester you kena pergi ke industri dan buat industrial training dekat sana for 1 semester. Okay, perkara lain yang saya nak cerita adalah mengenai FYP, Final Year Project. So, benda ni lambat lagi lah, tetapi I just want you to know that CS240, we really focus on our Final Year Project because it will determine your knowledge, and also it will determine the quality of your product yang you hasilkan whenever you are graduating nanti. Jadi final year project nanti akan ada seorang lecturer yang akan supervise ataupun menelia awak. So yang tu nantilah kita akan cerita from time to time, because right now saya nak awak dapat bayangan je lah apa yang akan berlaku for the rest of your 3 years time, insyaAllah.
3.5 years lah kan, campur dengan latihan industri itu. Okey, seterusnya EET ni adalah untuk you exam English lah, English test Yang ni selalunya semester kelima, and GOT tu apa? Graduate on time. Please have in mind that bila you masuk sebagai pelajar, you akan graduate dalam masa yang ditetapkan, iaitu selepas 7 semester. Okay, you have to plan towards that. Sebagai mahasiswa, mahasiswi, you have to set your mind that you are going to accomplish on time. You have to plan and manage yourself properly in order to get graduated with flying colours lah, perhaps, insyaAllah. Okey, ini adalah contoh pengecualian kredit yang saya sebut tadi. Pengecualian kredit ni normally bila you daripada diploma, UiTM, you akan dapat banyak pengecualian kredit. But since you baru semester pertama, maksudnya you sama ada daripada lepasan STPM ataupun matrix, you don't get any pengecualian kredit ataupun kita panggil credit exemption. Normally kalau daripada poli tu with certain grade, you akan dapat pengecualian kredit untuk CSC 415 dan juga untuk untuk you punya MAT 406 lah, yang tu yang kod baru. Normally saya akan tengok case by case from Polytechnic. Okay, next one. Untuk katalah you nak dapatkan pengecualian kredit kan, you have to go to this URL and kena print out lah some forms, and you have to get back to me, dan kita akan check lah whether you are eligible, sama ada awak layak atau tidak untuk dapat credit exemption or pengecualian kredit. Okay, this is the one that I told you or mentioned to you before, final year project, or normally we call it as FYP, for your semester 5 and 6 je lah. Jadi semester 1 ni you just have to know fundamental subjects and subject university lah untuk you faham. Okay, seterusnya saya akan cerita apa yang you perlu tahu mengenai kursus-kursus. Okey, setiap kursus, setiap semester you kena tahu you kan akan ambil subjek, certain subjek kan. Jadi setiap subjek dia ada weightage dia. Weightage dia mengikut jam kredit. Jadi bilangan subjek yang you ambil mestilah within jam kredit 17 jam hingga 23 jam sahaja. Sebagai student you kena tahu benda tu. And please, kalau tak faham, you have to ask me or ask your penasihat akademik. Okay, again, validasi kursus. Validasi kursus is for you to semak lah. So, to semak whether you nak betul-betul confirm and sahkan these are the subjects that you are going to take for the rest of the semester. Ada tarikh-tarikh kan tadi kan? So, tarikh. So gugur taraf ni kita tak nak gugur taraf. Nanti kalau ada masalah nanti you kena denda kalau you tak buat proses pembayaran yuran tu lah. So you have to know your tanggungjawab sebagai pelajar, kena daftar, okay, bayar yuran, daftar kursus, attend your kuliah. Walaupun ODL is not an excuse for you, because you need to attend your kuliah whether it's online or otherwise lah kan. Okay, isu urusan akademik walaupun ODL, saya nak stresskan di sini, make sure you hadir almost 100% lah, 100%. Okay, sebab pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% ni tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. So bear in mind about this. Okay, bila kita nak exam nanti towards the end of the semester, you akan ada, kita panggil penyata kelayakan menduduki peperiksaan akhir. Tu macam slip lah. Nanti bila you, kalau since kita belajar online, there will be online document for you lah, instead of physical yang printing tu kan. So akan ada online document yang menyatakan okay, awak sah untuk ambil certain subjek untuk buat exam. So saksiah rupa diri please walaupun online,
you have to take care of your rupa diri lah. Jadi bila kita online di kalangan kawan-kawan kita, lecturer, please hormat suasana online learning tu. Okay. And saya akan assign setiap daripada awak, saya akan assign penasihat akademik. Penasihat akademik ni adalah lecturer daripada Jabatan Sains Komputer juga sebab awak kan CS240 IT. Jadi jabatan yang in charge for you adalah Jabatan Sains Komputer dekat UiTM Cawang Kelantan. Jadi setiap lecturer akan assist lah group of you lah supaya you boleh dapatkan nasihat. Kalau ada problem boleh jumpa kan. Jumpa online lah, kalau tak boleh jumpa face to face pun online, yang mana yang memudahkan lah. So this one I will keep you noted later on, yeah. And maklumat tambahan, please bila nak dekat buka semester tu ataupun buka semester, rujuk your jadual waktu dalam sistem. Please rujuk jadual waktu. And make sure pelan pengajian yang diberikan itu tally dengan subjek yang awak ambil pada semester tersebut. So ini adalah pautannya ya, kalau student portal dan UFuture. Okay, keuangan. Some of you mungkin memerlukan bantuan keuangan kan. Jadi dekat UiTM ni you boleh berhubung dengan saya ataupun you boleh menghubungi unit zakat UiTM Cawang Kelantan so that they can or I can assist you on getting the financial assistance. So peraturan akademik, please go and look for this. Kalau masuk LU tu selalunya dalam exam result kita LU tu lulus Okay, saya akan bagi ni contoh dia lah. Things that you have to know. First, bila kita nak belajar, you have to know your grades. You have to know kalau A tu markahnya macam mana, A minus markahnya macam mana. So you know you di mana. Sama ada you dekat A ke, you dekat B ke, you dekat C ke ataupun even F. So bila kita start belajar ni, kita kena biasakan diri kita dengan markah-markah ni. And then sebagai pelajar kita kena tahu sama ada lulus tu tandanya apa LU dalam exam slip awak. Dalam exam result awak. GA tu gagal. FD kalau ada tindakan disiplin. XX tu tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran. Okay, YY ataupun ZZ. So you kena faham kalau lecturer nak luluskan ke gagalkan ke, kadang-kadang kita kena faham lah benda ni Okay, seterusnya adalah nak kira CGPA ataupun GPA CGPA adalah kumulatif lah, himpunan purata nilai grade. PNG tu adalah GPA. Okay, maksudnya based on you exam assessment, berapakah nilai kredit yang you perolehi. Lepas tu akan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan pada semester tersebut. Itu adalah PNG ataupun GPA. Kalau HPNG ni maksudnya keseluruhan sepanjang pengajian you lah yang you dah ambil. Macam tu Okay, lain-lain hal you kena faham bila kita dalam universiti, kita kena faham organisasi. So you have to know who is the rector, timbalan rektor HCP, timbalan rektor HCA, okay? Ketua Pusat Pengajian FSKM, saya rasa semua dah tahu, Dr. Zuriani. Penyelaras program itu saya, Dr. Nurihan. And lepas ni awak kena kenal juga penasihat akademik yang mana saya akan perkenalkan lah from time to time. Dan as a student, you have to know your representative lah, Presiden MPP of UiTM Cawang Kelantan. Okay, so regarding persatuan, setiap program akademik iaitu kalau IT dia ada persatuan IT dia. So saya akan let you combine your group dengan existing seniors yang dah ada lah supaya you can form your own representative di dalam persatuan. Okay. So I think that's all, and congratulations for your enrollment here in UiTM Cawang Kelantan. Kalau ada apa-apa masalah yang you rasa you perlu contact saya, please let me know. Okay, Assalamualaikum.